Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Ustaz harap adik-adik semua dalam keadaan sehat sejahtera. Okey adik-adik, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran sirah, iaitu pelajaran 3 Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan masuk kepada 3 objektif utama, yaitu yang pertama, pengertian mukjizat. Apa itu mukjizat? Yang kedua, kita akan masuk kepada tujuan mukjizat. Apa itu tujuannya? Dan yang ketiga, jenis mukjizat. Kita akan tengok jenis-jenis mukjizat. Okey, yang anda beli buku Nota Padat UPKK boleh rujuk muka surat 125. Okey. Okey, baik. Mari kita masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu pengertian mukjizat. Mari kita tengok pengertian mukjizat. Dari segi bahasa, mukjizat bermaksud melemahkan atau mengalahkan. Ini dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah, iaitu perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada Rasul bagi membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh Islam. Jadi dari segi istilah itu jelas di situ di mana ini adalah perkara luar biasa yang Allah kurniakan bagi Rasul untuk membuktikan kebenaran Islam di situ. Jadi di mana ia dapat melemahkan lagi tentangan para musuh-musuh Islam ketika itu. Okey? Okey, baik. Mari kita teruskan dengan tujuan mukjizat. Yang pertama adalah bagi menyokong dakwah para rasul dan mematahkan hujah orang yang menentang. Seperti yang adik-adik sedia maklum, semasa dakwah para rasul dijalankan, terlalu banyak penentangan dan juga penyiksaan terhadap umat Islam pada ketika itu. Maka dengan adanya mukjizat, ia dapat menyokong dakwah para rasul dan mematahkan hujah orang yang menentang dakwah mereka. Jadi, ini adalah salah satu tujuan mukjizat. Yang kedua adalah menewaskan dan melumpuhkan tindakan orang yang menentang dan ingin menyakiti para rasul. Jadi, tujuan yang kedua adalah untuk menewaskan dan melumpuhkan tindakan mereka yang ingin menentang Islam ketika itu. Seterusnya ialah yang terakhir, sebagai bukti kerasulan dan kebenaran dakwah para rasul. Jadi, tujuan mukjizat antara lainnya adalah sebagai bukti kerasulan dan kebenaran dakwah para rasul. Okey, baik. Terdapat 2 jenis mukjizat. Yang pertama, di sebelah kanan saya ini adalah mukjizat hissi. Okey. Yang kedua ialah mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi? Lepas ni kita akan tengok satu persatu mukjizat tersebut. Okey, baik. Mari kita tengok mukjizat maknawi terlebih dahulu. Okey, apa maksud mukjizat maknawi ini? Okey, ia merupakan mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai dengan panca indera, tetapi perlu difahami kandungannya menggunakan akal fikiran dan ilmu. Jadi apakah contoh mukjizat maknawi ini? Iaitu contohnya kitab Al-Quran. Kita dapat fahaminya dengan menggunakan akal fikiran dan ilmu. Iaitu kita dapat tahu
tentang sirah-sirah Nabi dalam Al-Quran dan sebagainya. Dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terdahulu dan kejadian-kejadian gaib. Jadi di sini kita boleh menggunakan akal fikiran dan ilmu untuk mengkaji isi kitab Al-Quran tersebut. Ini adalah contoh bagi mukjizat maknawi. Seterusnya kita tengok kepada mukjizat hissi. Okey, apakah maksud mukjizat hissi? Ialah mukjizat yang boleh dilihat dan dirasai dengan panca indera. Okey, jadi ini adalah salah satu mukjizat yang kita boleh rasa dengan panca indera kita. Okey, apakah contohnya? Contohnya adalah seperti peristiwa bulan terbelah dua dan juga terpancar air dari celah jari Nabi dan sebagainya. Ini adalah contoh peristiwa mukjizat hissi. Okey, ataupun mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada para rasul. Yang mana mukjizat hissi tadi ialah mukjizat yang kita boleh lihat dan kita boleh rasa dengan panca indera kita. Manakala mukjizat maknawi yang kita tengok di slide sebelah tadi ialah mukjizat yang kita tidak boleh lihat dan rasa dengan panca indera. Okey, baik. Jom kita masuk kepada latihan pengukuhan. Adik-adik diminta untuk salin dan jawab latihan yang berikut. Okey, baik. Mari kita tengok soalan ini. Soalan ini meminta adik-adik jawab semua soalan berikut. Okey, yang pertama kita tengok apa erti mukjizat dari segi bahasa dan istilah. Okey, soalan ini juga sudah kita terangkan tadi pada slide pertama tadi. Jadi adik-adik yang faham dan sudah jelas dan sudah tahu dan juga memahami istilah tersebut, insya-Allah akan boleh jawab. Yang kedua, berapakah bahagian mukjizat? Sila nyatakan. Jadi ini pun kita telah pelajari sebentar tadi. Dan yang ketiga, soalan yang terakhir, apakah perbezaan di antara mukjizat hissi dan mukjizat maknawi? Okey, ini pun sudah kita pelajari sebentar tadi. Jadi insya-Allah adik-adik kalau sudah siap jawab soalan tersebut, adik-adik boleh hantar dengan Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Saya terasa setakat itu saja. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.